Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan ulang kaji bab 2 sel sebagai unit asas kehidupan tingkatan 1. Okey, pertama sekali kita lihat sel, struktur, fungsi dan organisasi. So, apa itu sel? Sel adalah unit asas benda hidup. Okey, sel adalah unit asas benda hidup. Okey, maksudnya semua benda hidup asasnya adalah sel. Sel menjalankan semua fungsi hidup. Ya, dia menjalankan semua fungsi hidup iaitu pertumbuhan, respirasi, pernafasan, pembiakan dan perkumuhan. Okey, itu semua adalah fungsi hidup dan sel menjalankannya. Dan sel juga menjalani proses pembahagian untuk membentuk sel-sel baharu dan menggantikan sel-sel yang rosak. Maksudnya, sel dia akan membahagi bagi menggantikan sel lama dengan sel baharu dan juga sel-sel yang rosak. So, macam mana pembagian sel tu berlaku? Okey. Satu sel tunggal akan menjadi dua. Akan menjadi dua sel berasingan dan seterusnya lah. Contohnya, yang ni kan. Satu sel tunggal. Satu sel lah. Okey. Dia mengalami proses pembahagian. Kat sini dia dah mula mengalami proses pembahagian. Okey, apa yang dibahagikannya? Dia akan bahagikan nukleus kepada dua bahagian. Bersekalilah dengan dia punya sitoplasma dan juga membran sel. Yang ini contoh sel tumbuhan lah. Okey. Kemudian kamu nampak nukleus ni dia dah terbahagi dua. Okey, dia dah ada dua. So dia dah mula terpisah dan jadilah dua anak sel baharu. Okey. Okey, itu maksudnya proses pembahagian sel. Okey. Seterusnya ini adalah contoh macam mana kanser berlaku disebabkan oleh pembahagian sel yang tidak terkawal. Okey, dalam keadaan terkawal sel membahagi secara normal. Tapi dalam keadaan tidak terkawal, sel membahagi tanpa kawalan. Maksudnya dia membahagi. Pembahagian sel berlaku untuk menggantikan sel baharu dan menggantikan sel yang rosak. Tapi dalam sel kanser ni dia tidak dia bukan sahaja menggantikan sel baharu dan menggantikan sel yang rosak, tapi dia terus membahagi walaupun sel baharu dan sel yang rosak tu telah digantikan. Dia terus membahagi lagi. So kamu lihat mula-mula dia dah terlebih, sel tu dah terlebih, kemudian dia menjadi tumor dan akhirnya bila dah membesar ia menjadi kanser. Okey, itu contoh kanser lah. Boleh rujuk buku teks. Seterusnya kita tengok sel tumbuhan. Okey. Pertama sekali kita kena tahu dalam sel adalah nukleus ya. Kamu ingat balik Pertama sekali kita kena tahu adalah nukleus. Iaitu di mana pusat segala aktiviti sel berlaku dan mengandungi kromosom yang membawa DNA, maklumat genetik. Okey. Kemudian yang kedua yang kamu kena ingat adalah sitoplasma. Yang warna hijau tu kan. Okey, bertindak sebagai medium tidak balas kimia berlaku. Kemudian kamu kena ingat membran sel. Okey, untuk sel tumbuhan dia lapisan yang dalam lah. So mengawal pergerakan bahan keluar masuk sel. Kemudian dinding sel. Ini lapisan luar. Okey, lapisan dalam membran sel untuk sel tumbuhan. Lapisan luar kita panggil dinding sel. Maksudnya sel tumbuhan ada dua lapisan lah. So memberikan sokongan, pelindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Okey. Kemudian sel tumbuhan dia ada juga mitokondria, menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Yang inilah. Okey. Kemudian sel tumbuhan dia ada pula vakuol, memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Yang inilah. Dan air sekali yang terpenting untuk sel tumbuhan adalah kloroplas, iaitu menyerap tenaga cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Itu yang kamu kena ingatlah. Okey, untuk sel haiwan diringkas. Pertama dia ada nukleus. Itu yang pertama sekali lah. Okey, mengawal aktiviti sel mengandungi DNA. Kemudian dia ada mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Kemudian dia ada sitoplasma bertindak sebagai medium untuk tindak balas kimia dan akhirnya dia hanya ada membran sel mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. So sel tumbuhan dia tak ada apa? Vakuol, dinding sel dan juga kloroplas. So itu dinyatakan di sinilah kalau kamu lihat. Okey, persamaannya dia ada nukleus, dia ada membran sel,
dia ada sitoplasma dan dia ada mitokondria. Itu persamaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Perbezaan dia, sel haiwan dia tak ada dinding sel, sedangkan sel tumbuhan ada. Sel haiwan dia tiada kloroplast, sedangkan sel tumbuhan dia ada. Sel haiwan dia tiada vakuol, sel tumbuhan dia ada vakuol. Dan sel haiwan bentuknya tidak tetap, berubah-ubah, sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap. Okey. Okey, dah habis bab tu, kita tengok pula organisma. Organisma terbagi pada unisel dan multisel. Organisma unisel adalah organisma yang hanya ada satu sel sahaja. Okey, dia ada satu sel tunggal sahaja. So, contoh organisma, yang pertama ameba. Yang kedua paramecium. Yang ketiga euglena dan yang keempat chlamydomonas. So, inilah empat contoh organisma unisel untuk tingkatan 1. Selain pada itu adalah multisel. So, ameba, paramecium, euglena dan chlamydomonas. Okey, ameba dan paramecium dikategorikan sebagai organisma unisel haiwan. Hidup di kawasan berair. Organisma euglena pula dikategorikan sebagai mempunyai dua ciri, haiwan dan tumbuhan. Sebab dia boleh membuat makanan sendiri. Okey, tetapi dia boleh bergerak seperti haiwan. Okey, tumbuhan dia tak boleh bergerak, tapi euglena dia boleh bergerak. Haiwan dia tidak boleh membina, mencipta, membuat makanannya sendiri, tapi tumbuhan dia boleh, euglena dia boleh. Okey. Dan untuk chlamydomonas adalah contoh organisma unisel tumbuhan. Okey. So, 4 ni kamu kena ingatlah. Selain daripada itu, organisma unisel iaitu organisma yang mempunyai lebih daripada satu sel. Banyak sel lah bahasa mudahnya. So, contohnya adalah Mucor, Spirogyra, Hydra dan juga haiwan-haiwan lain seperti kucing, manusia, bunga matahari dan sebagainya lah. Okey. Okey. Kemudian kita tengok jenis-jenis sel haiwan. Ingat balik, yang perlu kamu hafal hanyalah sel epitelium, contohlah sel otot, sel pembiakan yang terbagi pada ovum dan sperma, sel darah putih, sel darah merah dan juga sel saraf. Boleh baca fungsi-fungsinya di buku teks. Okay. Jenis-jenis sel tumbuhan pula. Yang pertama, sel rerambut akar. Yang kat sini ni. Kemudian sel pengawal. Ini sangat penting. Masuk tingkatan 2, tingkatan 3 akan belajar ni. Sel pengawal. Yang ni. Akan 3 benda yang kamu akan belajar sampai ke tingkatan 3, iaitu sel pengawal, sel epidermis dan juga stoma. Ini benda yang kamu kena ingat sampai ke tingkatan 3. Kemudian contoh sel tumbuhan yang lain adalah sel palisad dan juga sel epidermis. Okey, boleh baca lebih lengkap dalam buku teks. Okey, organisasi sel. Organisasi sel, ini turutan yang kamu kena ingat. Yang pertama adalah sel. Okay, kebanyakan sel dalam organisma multisel mempunyai fungsi yang spesifik. Contohnya sel epitelium ataupun sel epidermis untuk tumbuhan. Okay. Kemudian gabungan sel-sel yang sama tu dia membentuk tisu. Okay, contohnya tisu epitelium dan tisu epidermis. Sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama bergabung membentuk tisu. Kemudian pula ketiga, organ. Tisu-tisu yang berlainan membentuk satu organ. Tisu-tisu berlainan bekerjasama menjalankan satu fungsi membentuk organ. Contohnya tisu epitelium, tisu otot dan tisu saraf bergabung membentuk organ perut. Okey. Kalau tumbuhan daun lah contoh organ. Kemudian gabungan organ-organ pula membentuk sistem. Okey, sistem mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar atau organ dia membentuk satu sistem iaitu sistem pencernaan. Okey. Kalau tumbuhan pula contohnya sistem pengangkutan. Dan sistem pula bergabung membentuk organisma. Yang terakhirlah iaitu haiwan dan tumbuhan. Okey. Sistem-sistem dalam badan manusia, kita tengok sistem-sistem dalam badan manusia hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, ada 11 sistem dalam badan manusia. Yang pertama, sistem perkumuhan, menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Yang kedua, sistem rangka daripada tengkorak dan tulang, menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti paru-paru dan hati. Yang ketiga, sistem limfa, mengalirkan bendali limfa ke dalam saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Yang keempat, sistem pencernaan, memecahkan bahan makanan kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan.
Kemudian sistem otot membantu pergerakan badan dan organ dalam. Sistem integumen melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Sistem saraf, otak, saraf tunjang, saraf membentuk sistem saraf, membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian badan. Sistem respirasi, hidung dan paru-paru ni dua organ membentuk sistem respirasi, mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. Kemudian sistem endokrin menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Maknanya sistem kat sini menunjukkan bahawa sistem endokrin bagi lelaki dan perempuan adalah berbeza lah. Okay. Perempuan ada pituitary, dia ada ovari, lelaki dia ada thyroid, ada pankreas, testis. Ini perbezaan antara lelaki dan perempuan lah, ovari dan testis. Kemudian sistem pembiakan yang terakhir, perbezaannya untuk perempuan dia ada ovari, untuk lelaki dia ada testis dan zakar lah. Menghasilkan sperma dan ovum untuk pembentukan zuriat. Okey. So, itu saja untuk ulang kaji hari ini. Bersambung pada kelas yang akan datang. Jika ada pertanyaan, boleh PM cikgu di channel Telegram dan boleh isi pada Google Form yang diberikan. Okey, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.